السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa Allah Jalla wa'ala memberikan ruang kepada kita bersama-sama kita sekarang dalam masjid Allah Jalla wa'ala, dalam keadaan kita niat menututi ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka sekali supaya nawi kita itu tahukan akan ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam ajaran Al-Quranul Karim 30 juzuk ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar, suruh, minta tambah selain daripada ilmu. Tidak Tuhan suruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Rasulullah, ya Tuhan kami, tambahlah ilmu pengetahuan kepada kami. Maka dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatankuasa masjid di sini dalam sudi menjemputkan saya supaya beramai-ramai dengan kaum muslimin muslimat di dalam negara Malaysia, terutamanya negeri Kelantan kita yang berkat ini. Pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh harapan menjadikan kita itu sekalian daripada mereka yang berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini kita nak mari mengingati akan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada kita lepas beberapa hari mari, iaitu setengah daripada saudara kita menujukan kepada Makkah Al-Mukarramah supaya mengerjakan ibadat haji. Apakah matlamat maksud ya Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan haji kepada ini ummah? Di atas tajuk itulah kita bersama-sama mengingati Allah Ta'ala pada malam yang maha berkah ini. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita mengingati satu sama lain.
wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. So kita mengingati dengan ajaran Al-Quran Al-Karim bagi mereka yang takut hari hadapan, iaitu hari yang kita nak menuju kepada alam yang kekal abadi wa imma di dalam syurga. As'alullah ta'ala ayaj'alana wa iyyakum daripada ahli syurga wa imma daripada ahli neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Haji ini pepatahan dalam bahasa Arab, akan tetapi dalam bahasa Melayu kita ni, kalau kita nak faham dengan cara mudah, haji-haji ni maknanya kita qasad, kita tuju, kita apa yang kata betul hati menujukan kepada Makkahul Mukarramah supaya kita menunaikan retah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh kita buat haji bagi mereka yang ada kuasa. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala tutupkan kita, melazimi di atas diri kita sekalian mukallaf maupun lelaki ataupun perempuan mengerjakan haji dengan syarat liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang kuasa, sama ada kuasa mal, harta benda, ataupun kuasa jasad dia, ada kekuatan. Apabila bergabung di antara dua perkara tersebut, maka wajiblah kita menujukan kepada Makkahul Mukarramah supaya mengerjakan ibadat haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa dia tak mau nak terima ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan kata, maka Tuhan tak mudarat apa-apa dan Tuhan terkaya daripada kita. Ibadat ni limpah kurnia daripada Allah Ta'ala sahaja kepada ini manusia, ini hamba. Tuhan tak berhajat kepada kita. Tetapi kita ni apabila buat ibadat itu sendiri yang jadi manfaat bagi diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala jadikan kita supaya kita mengabdikan diri kita kepadanya. Tuhan suruh kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia itu malaikat supaya mengibadatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menujukan kepada Makkahul Mukarramah, yang mula sekali, utama sekali, iaitu hendaklah kita itu niat biar baik-baik nak mengerjakan haji kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana kita nak bermegah-megah, bukan kerana kita nak kepada namu, bukan kerana nak awal puji, bukan itu, bukan ini. Tuhan kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurna olehmu akan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena buat tu kerana Tuhan, barulah hasil ganjaran, dan kita itu akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu syurga. Orang yang buat haji cukup molek syarat rukun, ikhlas molek hati dia, dosa dia akan gugur daripada diri dia seumpama hari yang diperanakkan oleh ibunya. Itu jadian daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala tak tutup banyak kita dalam masalah kita nak mengibadatkan sekadar mana kita kuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Tengok syariat Islam. Apabila disyarat mari di dalam agama kita suruh buat amalan ibadat, maka hendaklah membuat sekadar mana kamu itu kuasa. Kuasa sekadar mana, kita buat sekadar kita kuasa. Ibadah haji ni
kalau kita nak cakap tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita, perintah kita ni nakwi kita berasa kata kita ni adalah hamba, nakwi terasa di dalam hati kata kita ni adalah makhluk yang dhaif, yang Allah Ta'ala muliakan kita, menjadikan kita daripada asal tanah boleh berjalan di atas tanah. Nawi kita berasa di hati kata kita ni adalah hamba. Itu ibadat haji yang Tuhan suruh kita pergi buat. Nawi kita duduk di dalam aturan, nawi kita duduk di bawah kereta hal, nawi kita ikut akan ajaran. Cuba kita tengok dalam ibadat haji, semua itu kalau kita tilik dengan akal fikiran kita batu sahaja. Kita asal syi'in di antara Safa Marwah, batu. Kucuk Hajaril Aswad, batu. Kita tawaf sekelilingi Kaabah, batu. Kita melata di Jamrah Aqabah, Jamrah Kubra, Sughra, semua batu. Akan tetapi mereka yang beriman, orang yang beriman sanggup sahut nak menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Dengan sebab itu adalah satu rupa, satu bentuk yang nak royak kata ibadat haji ini, kalau kita nak kira dengan akal fikiran kita, kira tak pergi. Dengan itu ulama al-Islam dia membagikan urusan agama ini tubik pada dua bahagian. Bahagian mula-mula yakni amrun, satu urusan yang makul, yang boleh kita kira dengan akal. Nabi SAW suruh kita itu basuh 7 kali apabila dijilatan, apabila anjing itu azakumullah jilatkan. Dikajikan oleh ahli-ahlinya yang nak mematikan kuman dia itu dengan cara yang elok sekali, cara yang dapat manfaat sekali, iaitu cara yang ditunjuk hajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa? Amrun ma'quli, urusan yang boleh kita kira dengan akal fikiran kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam hajarkan kepada ini ummah, apabila kita itu tidur di atas tempat kita tidur, kume-kume itu akan luruh daripada tubuh jasad manusia. Apabila kita nak tidur pula sekali lagi, menyebabkan kulit kita itu adanya orang panggil kemudaratan. Nabi SAW dengan rahmatnya dia suruh terlebah, ambil kain terlebah dulu belum daripada kita nak tidur. Dikajikan oleh ahlinya, cara inilah melepaskan daripada kume-kume dan penyakit-penyakit yang manusia itu nak tidur baru. Ini adalah amrun ma'quli, urusan suruh retah daripada Allah Ta'ala dan Rasul, tetapi manusia boleh buat kajian, boleh fikir, boleh nampak dengan cara hissi, dengan mata lenang tu. Ada satu lagi amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi ni Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul suruh akal kita ni mikir tak sampai. Seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita sa'i, suruh kita tawaf, suruh kita melata, suruh kita memandikan mayat apabila mati seorang muslim, semua itu kita tak tahu kata apakah hikmat, tetapi kita sahuti nak buat, nak akaknya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita itu beriman kepada Allah, kerana kita itu mengaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh bagi Allah Ta'ala, Nabi wari ajaran daripada Allah Ta'ala, kita nak buat. Itu makna kata orang yang beriman, orang Islam. Maka dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh terima perkara-perkara tersebut, sehingga setengah-setengah daripada manusia yang gunanya akal fikiran tak betul dengan apa
maksud yang Allah Ta'ala dan Rasul itu kehendak, dia kata buat apa haji, habis duit belana-lana banyak, duk tawah sekelilingi batu itu berbatu, ini berbatu, dia tak faham. Kan masalah faham ini masalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji ni salah satu daripada matlamat haji, nawi kita mengingati Tuhan. Kita ni manusia, we tahu kata kita perkara yang dikena jadi dalam keadaan yang lemah. Semua manusia ada kesusahan di dalam hati. Nawak lagu mana supaya nawi kita itu ada kekuatan? Pasti kena mengikatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala firman kata, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita mengingati Allah Ta'ala itulah sebab yang hati kita nak jadi tenang. Wazkur rabbaka iza nasit. Sebut oleh muhim manusia apabila mu tu terlupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kita yang terlupa, yang lalai perkara yang biasa. Hanzalah, salah seorang daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia duduk dalam majlis ilmu seumpama kita ni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nampak akan ganjaran syurga, nampak akan neraka, nampak segala-gala hak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tayar, duk gambarkan. Akan tetapi apabila dia kembali kelik rumah, dia terasa kata perkara itu hilang daripadanya, berasa kata raib daripada, terkejut dia. Lalu dia berlafaz tubik di mulut dia kata, nafaqa Hanzalah. Jadi munafik dah aku hari ni. Tiap-tiap orang nak takut jadi munafikin. Orang yang takut jadi munafikin itulah mukminin yang hakikatnya. Kenapa kita nak takut kita jadi munafikin? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman kata, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala hipungkan di antara munafiqin dan kafirin di dalam api neraka. Tetapi yang dahsyat lebih lagi, munafiqin hakikahnya Allah Ta'ala tak bawah darajat, bawah darakat ada. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar, bawah sekali. Di Malaysia ni ada buat tupak tak? Hari raya ada buat tupak tak? Ada tak? Daun palah tu kenal tak? Daun palah tu saya ditanya panggil daun palah. Ekor dia tu apabila kita nak rebus tu kita potong tubik. Potong tubik. Orang tua dulu nak rebus tupak ni, dia buat ekor dia bawah tu, supaya nak lapiknya tupak dia supaya tak jadi hangit. Tak jadi hangit, tak kenanya besi puyuk dia tu ibarat seumpama itu tu munafikin duduk situ. Munafikin duduk dalam api neraka duduk situ. Dahsyatnya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk cerita mari. Maka Hanzalah kata, siap dah ampun. Jadi munafik dah kita. Pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun gitu juga perasaan. Tak ada jawab yang puas hati bagi Hanzalah. Abu Bakar kata, aku pun gitu juga seumpama mung juga. Berasa supaya mung tak? Aku tak lain tak bukan supaya mung lah Hanzalah. Kita pergi jumpa Umar. Kerana Umar ni apabila masuk pintu ni syaitan takut lain. Umar ni adalah khususiatnya benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada dia dengan cara khususnya, dengan cara orang yang kata tertentu bagi Umar ni, syaitan takut. Hanzalah kata, tak apa ya Amirul Mukminin, kita pergi jumpa Sayyidina Umar. Pergi jumpa dengan Sayyidina Umar, duk tidur di atas perupah tamar. Gitu ya biasa ya Sayyidina Umar kita. Wahai Umar, ya Aba Abdullah, aku ni apabila duduk dalam majlis Nabi SAW, berasa kata hak Nabi duduk royak tu, aku nampak berlaku. Apabila aku kembali kelik duduk di dalam rumah aku dengan keluarga aku, hilang perkara tersebut.
Lagu mana? Aku rasa aku ni munafik dah ni. Sayyidina Umar kata, aku begitu juga. Jadi tiga-tiga orang ni, Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berasa serupa. Apabila berasa serupa, serabutlah dia. Jadi tak tenang hati dia. Sebulat suara tiga orang kata, ginilah, jalan keluar hak molek sekali, kita tak sah kecek sama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikr makna ahli ilmu hak kemocok sekali zaman tu iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi rumah Nabi lah, kita pergi tanya Nabi, kata penyakit hak kita rasa dalam hati tadi tu gapo sangat. Aku ni kena munafik belaka ke lagu mana ke macam mana penyakit hak kita jadi penyakit gapo. Penyakit panggil penyakit maknawi, bukan penyakit hissi. Pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang di kalangan sahabat mari, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam Musnad Imam Ahmad ni, jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar. Sa'adal Jabal Uhud wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Naik ke Bukit Uhud serta dengan Nabi kita Abu Bakar, Sayyidina Umar. Gi di mana-mana Abu Bakar, Umar ada sama. Hari ni Abu Bakar dengan Umar, tambah lagi seorang Hanzalah, mari nak jumpa dengan, berasa kejut Nabi alaihi salatu wassalam, berasa heran. Kenapa ni sahabat aku ni mari waktu yang tak pernah mari? Apa ada hajat gapo ni tiga-tiga orang ni? Bawa lagu mana ni Abu Bakar sampai ke Hanzalah mari juga ni. Nabi jadi heran. Lalu ada cara cakap tengok Islam ya wi ke muka, wi gambar kepada kita. Yang cakap iaitu yang paling tua sekali di kalangan hak gi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, ambo mari ni, tiga-tiga orang hak ambo mari ni ada hajat sikit nak tanya Nabi, kata. Berasa kata apabila Nabi duk sebut mai jumpa dengan Nabi, berasa tengok ajaran Nabi duk royak gapo ni, berasa tambah iming. Apabila kembali ke duk rumah dengan anak isteri gapo ni, berasa iming, berasa tak ada, berasa hilang. Tengok sahabat Nabi, mereka yang bawa agama kepada kita, yang bukanya negeri, yang buat jaksa di dalam agama kita sampai kepada orang kita ni boleh beragama dengan agama Islam, mereka ini jaga iman mereka, dan mereka jaga lagu mana ni cerita. Lalu Nabi kata, berasa lagu mana? Tengok Nabi tak gaduh nak marah, tak gaduh nak jadi orang panggil kata wak jadi seorang tanya tu jadi sakit kepala, jadi kau tambah serabut dak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebeda kata, afdalul a'mal ila Allah azza wa jal idkhalus surur ila qalbil mu'min. Semulia-mulia amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iaitu cakapan yang menyenangkan hati orang mukmin. Cuba kita ukur, kita kata kita ni apabila kita cakap saudara kita itu rasa tenang ke tak dengan cakapan kita? Ni ajaran hak kita, ajaran yang semolek-molek ajaran yang diterima, ajaran yang dijamin, ajaran yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk. Nabi pun royak kata, itu tu bukanlah munafiqin. Nabi jawab dengan cara penuh mulut, perasaan semacam ni bukan perasaan orang munafik, akan tetapi perasaan mereka yang kuatnya iman, orang yang ada iman yang teguh, yang gagah. Tetapi Nabi kata, an-nafsul insan, diri manusia itu sa'atan wa sa'ah, satu detik, satu masa ke satu masa. Sebab itulah kita kena mengingati semua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibaca ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka tambahnya iman.
Apabila kita terlupa jauh daripada ajaran Allah, iman kita akan jadi turun. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah berkata, al-iman qaulun, perkataan, wa amal, dan amal, wa tasdiqun, dan kita membenarkan dalam hati, yazid wa yanqus, tambahnya dan kurang. Iman di sisi kita ahli Islam, sebagaimana nakalnya Imam Syafi'i dalam kitab ijma' ulama kata iman itu ada naik ada turun. Naik bila? Apabila kita mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji ini supaya gapo? Supaya nak kita tu mengingati Tuhan. Nak kita ingat ke Tuhan, nak kita itu terikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aw fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kita selesai daripada amalan ibadat haji siap ni, hendaklah kita menyebut akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar, sedahsyat-dahsyat sebutan. Labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, di pada Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Masy'aril Haram, di ketika kita duk tawaf, ketika kita itu duk pakai ihram, ketika semua itu membasahkan lidah kita dengan sebut Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suruh kita sebut Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tertentu. Katanya mufassirun, hari yang tertentu iaitu hari tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13. Tapi semua semenjak daripada hari tarwiyah, hari ke-8, hari Arafah, hari An-Nahr iaitu hari raya haji itu, dan 11, 12, 13, semua itu syariat kita tutupkan kita mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai umat Islam, kita sediakan ilmu pengetahuan. Apabila kita menujukan kepada Makkah Al-Mukarramah dengan limpah kurnia daripada Allah taala, bagaimanakah kita nak letakkan diri kita dalam masa ketika kita pergi buat haji? Kita letak diri kita seumpama matlamat yang diterangkan tadi, supaya kita bersama-sama berjaya dalam menunaikan akan ibadat, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerimakan perkara tersebut. Mereka yang membesarkan syariat Allah taala ini bukan mereka yang biasa, bukan mereka yang lekeh pangkatnya rendah, bukan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang dak taruh duit, meniaga, kerja titik belah dengan cara halal untuk menujukan duit dia itu kepada Makkah Al-Mukarramah supaya mengerjakan haji, orang semacam ni bukan orang biasa. Orang yang buat perbuatan yang timbul daripada sumber hati yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, hati yang membesarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang besarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, orang inilah ya Allah Subhanahu wa taala ayat kata uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Syurga itu hak bagi siapa? Hak bagi mereka yang takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Suruh kita ni, Tuhan suruh kita buat bekalan molek sekali at-taqwa. Kalau yang takwa ni kita nak tahu kata orang ni takwa ke tak takwa, tengok dia besar ke tak syariat Tuhan. Semaya dia jaga ke tak? Puasa pada Ramadan dia jaga ke tak? Zakat fitrah, zakat harta benda jaga ke tak? Haji dia jaga ke tak? Buat baik. Nah, mendermakan harta
dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia buat semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala targhib, menggemarkan di dalam Al-Quranul Karim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggemarkan di dalam hadis-hadisnya. Haji ni salah satu daripadanya nak membetulkan akhlak kita. Akhlak ni sebagai inti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada ini dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pada dunia ini untuk nak mai hajar perangai akhlak cakap budi pekerti. Bukan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyi syariat, wahyinya iman, wahyi cara kita nak mengabdikan diri pada Allah Taala, tetapi akhlak tak wahyi dak. Hak mula sekali Nabi wahyi betulnya akhlak. Dengan itu apabila kita pergi buat haji ni, tepat berhimpun mari beberapa bahasa, beberapa jenis daripada manusia. Zahmah, orang pai kata bersumak ketaknya, berhajat di sana beberapa akhlak yang mulia yang timbul daripada sifat ketakwaan, sifat kesabaran, yang nak menolaknya manusia itu menunjukkan kepada kejayaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memfardukan haji ini supaya nak betulkan perangai kita. Nak kita itu duduk dengan sesama manusia walaupun berlainan bangsa bahasa pun nak boleh duduk. Sebab Tuhan jadikan kita manusia ni berbagai-bagai supaya mengenalkan setengah di atas setengah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku menjadikan kamu itu beberapa bangsa bahasa, sebagaimana katanya para alim ulama tafsir, supaya apa ya Allah? Liyata'arafu, nawi kita kena mengenal, sanggi mari hormat menghormati, faedah boleh setengah di atas setengah. Tu ya Allah Taala jadikan kita. Tetapi hak mulia sekali dok di bangsa bahasa tak? Tidak. Dok di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Hak mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita ni orang Ajami, bukan orang Arab ataupun bukan orang Arab pun, bangsa bahasa mana, dak timengnya dok ditakwa. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah tafsirkan ayat Al-Quran tadi, kata ala la fadla li arabi ala a'jami wala a'jami ala arabi wala aswad ala al-abyad wala abyad ala al-aswad illa bittaqwa. Ingatlah hai umatku, tidak ada lebih orang Arab di atas orang bukan Arab, ataupun orang bukan Arab di atas orang Arab. Orang yang warna putih di atas warna hitam, ataupun hitam di atas putih. Tidak. Hak lebih siapa? Mereka yang sekuat-kuat takwa di sisi kamu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, dia kata al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada waktu yang tertentu. Bilanya para ulama al-Islam, waktu haji mula daripada selepas daripada kita semaya raya Aidil Fitri, mula tu makna bulan Syawal, bulan Zulkaadah, dan awal daripada bulan Zulhijjah. Hari yang akhir sekali 13 tu. Itu waktu haji. Dengan itu kalau kita orang Melayu kita di Fatani baik, di negara Malaysia baik, di Kelantan utamanya, kena belaka kitab Mughni Muhtaj, syarah bagi kitab Minhaj Imam Nawawi. Salah seorang tokoh ulama nama Khatib Asy-Syirbini. Khatib Syirbini ni orang Syirbin.
dekat orang apa yang kata duduk dengan balik apa nama apa yang kata duduk di Mesir, Kampung Syirbil, duduk di Mesir. Khususiatnya Datuk ni seorang ulama ni bukan orang biasa. Kita tempat kita duduk mengaji belakang kita Iqna' mengaji belakang kita. Khususiatnya dia ni apabila sampai waktu haji ni, haji dia pergi dengan jalan kaki, dia tak berkenderaan. Itu apa yang kata kemewahan, kemudahan hak dia lah. Setelah daripada dia wisalah hari raya dengan tebah siap dah, dia mula sipai barang untuk menunjukkan kepada Makkahul Mukarramah. Begitulah tiap-tiap tahun amalan dia duk pergi. Ni nak ayat gapo? Nak ayat kata haji itu mula daripada Syawal. Orang tua kita dulu daripada negara Malaysia pun baik, daripada Fatani pun baik, 2 bulan dah sampai ke sana. Masa kapal belayar nak boleh sampai ke Mekah. Sekarang lah ni alhamdulillah 8 jam 9 jam tu terik siapa dah. Tetapi kita ni kita tahu kata al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ada waktu yang tertentu. Sebab tu ibadat ni ya ada tempat dia, ada masa dia, ada bentuk care dia, ada sifat dia, ada bilangnya dia. Ha tu ibadat kita nak buat. Sebab tu janguknya Islam, comelnya, eloknya Islam, supaya berlaku. Tak ada kata aku ni gini mung tu gitu. Tak. Haji orang Melayu kita bulan Zulhijjah, haji orang Arab bulan Muharram. Tak. Haji orang Amerika bulan Safar. Tak. Bulan tu. Kama dia tu kata faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesiapa yang nak tunainya haji, Tuhan tu pilih dah dia pergi buat haji, dia kata fala rafath, tidak ada rafas. Rafas ni tafsir oleh ulama banyak, iaitu suami bercakap dengan isteri muqaddimatu yang dia itu nak setubuh. Setengah ulama kata setubuh selalu dah muqaddimah dengan setubuh tu kita hipo boleh, kita kena berhenti perkara itu wak jadi seumpama malaikat. Wala fusuq, dan tak boleh kita nak tekan ini faham tak? Makna kata kita nak benih pasal dia lah. Apabila kita tawah sikit sebanyak, dia mau jijak kaki kita, sepak situ, pegang situ, tepuh sini, pasal dia. Wala jidala, tak boleh nak berbantah dalam haji. Ini akhlak ni. Sabar, kena sabar. Dia mau jijak kita, dia mau tepuh kita. Terutama orang biasa pergi haji ni jamaah daripada Iran. Apabila dia masuk nak tawaf ni, kita ni orang kecil-kecil ni dia tepuh. Apabila kita zahmah sungguh tu di benar Kaabah tu, apabila jatuhnya kain gaban apa kita nak tunduk ambil tu tak ada kesempatan. Kalau tunduk pakai tindih demo. Nak oyak tu rapat duk gitu. Orang mana kata kita terkadang tak kena duk jalan, dia tolak gigi sendiri. Orang haji tu tahulah. Saya rakyat ni. Kita kena jaga perkara akhlak tadi. Lalu Tuhan kata, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Hak kita dak buat kebaikan, kita dak wi maaf kepada saudara, kita dak wi orang yang kata luahnya hati, tak menyakiti, tak gitu, tak gini, Tuhan tahu. Walaupun sedikit pun Tuhan tahu. Gapo kita boleh? Yakni haji itu nak hajarkan kita. Kata kita ni kena memaaf tengah satu sama lain. Karena manusia tak lepas daripada kena tupai gimana. Itu setengah daripada matlamat haji. Dan matlamat haji satu lagi, yakni nak menggambarkan kepada umat Islam, kata kita ini adalah umat yang satu. Tak kira bangsa mana, bahasa mana, ibadat haji pakai ia supa berlaku. Ibadat haji melotah lah. Tawaf Kaabah tolak. Tempat melotah tempat tolak. Tempat syi'ir tempat tolak. Satu saja kita. Tuhan satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. Kamar dia tempat buat ibadat pun satu. Tetapi ulama mari duk keluarkan kita ni supaya nak kata kita ni boleh duduk. Tapi dasar kita satu. Tak ada beza di antara kita dengan siapa-siapa.
Ini asal umat al-Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Kita ni adalah agama yang satu, yaitu agama al-Islam. Allah Subhanahu wa taala kata innad dina 'indallahi al-Islam. Agama ya Allah taala di sisi Allah taala agama Islam. Sehingga langit bumi ni pun Islam. Semenjak daripada Adam alaihissalam sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum muslimun, semua orang Islam lah. Tak ada Yahudi, tak ada Nasara, tak adanya musyrikun, tak ada Islam. Dengan itu kita terasa kata kita ni adalah saudara gimana. Tak ada orang yang kata perbezaan di antara kita dengan saudara kita. Dan satu lagi, daripada tujuan haji ini, haji ini makwi kita tu terasa di dalam hati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, contoh tauladan dalam masalah kita nak mengibadatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu katanya ulama, kullu turuqin masdudah, tiap-tiap jalan tersekat belakang, illa tariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat jalan ni yang dijalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pak kita nak tahu lagu mana, kata Nabi jalan lagu mana, tupai para ulama ni. Ulama ada orang kata Nabi mung ni gini, Nabi bukan ni, Nabi mung kiri. Cuba kita perhati apabila kita tawaf, hadap ke mana? Kiri. Tak itu. Sebab apa Nabi buat? Asal Nabi kata nak buat gapo, nak makan, nak minum, nak gapo perkara yang baik, mulalah dengan kanan belakang. Akan tetapi satu kali Nabi tak pernah pakai syariat orang-orang dulu daripada kalangan orang Quraisy. Quraisy wahji juga, ya tawah le kanan, tawah le kanan. Nabi kata kita ni kena mukhalafah dengan mereka. Nak orang kata gapo, bukanlah Nabi kita tak terima benda baik, benda bagus, tak. Tapi nak orang kata syariat kita ni adalah syariat yang terasing, syariat yang tak berhajat pada syariat mana-mana pun. Jabir radhiyallahu an, dia kata semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buat haji itu tu, pada hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah, Nabi duduk di atas kenderaan, duduk melata di atas kenderaan. Lalu Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Tengok Nabi dah haji, ambillah rupa cara ibadat haji itu daripada aku. Ni ulama medoraya kita, Imam Syafi'i medoraya, Imam Malik medoraya, Imam Abu Hanifah medoraya, Imam Ahmad medoraya. Nawawi kata Nabi buat gini, kita pasti nak tupai ulama. Nak pergi tak sampai kalaulah kita tak tupai para ulama, kerana mereka ini mereka yang mewarisi ilmu daripada Rasul, daripada Nabi. Sebab apa Nabi duk mentegakkan sangat kata khuzu anni, ambillah cara wahji daripada aku. Sebab apa? Nabi kata fa inni la adri, aku maka sesungguhnya aku ni tak tahu, la'alli alla ahujja ba'da hajjati hadhihi. Aku takut kata aku ni berasa kata aku ni takut kata sekali ni ya aku main nak wahji dengan sekali puak-puak kamu. Lepas daripada ni aku tak mari dah dengan puak-puakmu. Apabila sahabat dengar akan itu bercakap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakak tu ya tangis. Terutama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia tahu kata apabila Nabi kecek gini ni, ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, dan haji ini adalah ibadat yang terakhir yang Nabi nak buat contoh tauladan kepada ini ummah. Teriak, tangis. Sebab tu kita ni terkadang kita taruh duit banyak dengan cara lama, usaha dengan cara letih, kita kena belajar molek-molek.
dengan tok guru kita sini, dengan tok imam, orang yang berjawatan kuasa dalam masalah haji, supaya apabila kita pergi buat haji sekali dalam hidup, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita pergi dengan cara rukun dan syarat yang Nabi SAW buat contoh sebagaimana ulama kita dak royak. Lalu kita lepas daripada kewajipan hak Tuhan suruh kita. Dengan itu yang terakhir, ibrah, pengajaran daripada haji apabila kita pergi kepada Makkahul Mukarramah, pergi menziarahi tempat-tempat yang sejarah, pergi menziarahi akan Nabi SAW, kubur Baqi', kubur Ma'la yang ditanam di situ itu beberapa ramai daripada kalangan sahabat dan tabi'in dan atba'i tabi'in dan tokoh-tokoh ulama kita. Kita boleh mengingati kata mereka inilah adalah mereka yang mengerbankan masa mereka, harta mereka, jiwa mereka, cara mikir mereka supaya nawi agama itu sampaikan kepada kita. Kalaulah kita itu pergi tetapi kita tak ada ambil ibrah, tak ada ambil pengajaran, pergi nak suka rela ria gitu sahaja, tak ada payah kita pergi. Kerana kita pergi ni supaya nak tengoknya, ingatnya gapo yang kita dapat jaksa daripada mereka. Selepas daripada tu kita berdoa dengan berdoa kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan aku, mintalah mu ampunkan aku dan mereka yang datang sebelum daripada aku, daripada kalangan sahabat, tabi'in, ulama-ulama. Abdullah bin Abbas tu tak kala dia hari wafat tu, ni kisah mutawatirah, kisah sungguh bukan dongan. Guru-guru kami dia cerita dan ulama-ulama dia rayak di dalam buku-buku. Hari yang taruhnya Abdullah bin Abbas, datangnya seekor burung yang putih masuk duduk sekali dengan Abdullah bin Abbas. Pakat nampak belakang sahabat yang lain, tabi'in yang lain nampak belakang. Lalu tanyanya Mujahid, anak murid dia Mujahid Ibn Jabr, dan Abu Ali Ar-Riyahi dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama anak-anak murid Abdullah bin Abbas. Gapo tu alamat tu? Bila duduk dengan Abdullah bin Abbas, dia kata hadza ilmu Abdullah bin Abbas. Ini ilmu Abdullah bin Abbas. Ilmu Abdullah bin Abbas yang ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk duduk sekali. Awak apa tu awak gitu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innallaha la yanzi'u ilma min suduril ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak cabut ilmu itu daripada dada-dada ulama. Walakinna, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak memadamkan cahaya ilmu biqabdil ulama, dengan mematinya para ulama. Tidak adanya orang alim pandai mati ke habis, tinggalnya orang tak pandai, wak pandai, petua gitu petua gini, royak gitu royak gini. Akhir sekali dia pun tak betul jalan, orang ikut dia pun tak betul jalan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman kata liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ya tu akan tanggung dosa dia dah cakap agama Tuhan dalam keadaan dia tak tahu. Orang yang ikut dia pula, dosa mereka itu dia juga akan tanggung. Maka kita hentilah biar molek-molek dalam masalah kita nak cakap urusan agama. Hendaklah kita siap sedia ilmu pengetahuan daripada para ulama kita. Kemudian kita buat kerja dakwah, buat amal, sebab kemudian sobat. Alhamdulillah, sekadar inilah sahaja pengingatan kepada saudara kita di sini. Saya ni asal daripada Fatani lah, mengaji akhir, belajar akhir magister di Tanah Mesir yang berkat ni, sekali dengan Ustaz Mak kita ni datang melawat Malaysia, terutamanya Kelantan kita ni.
saya segembiralah bersama-sama kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang itu orang panggil kata duk nak buka sedikitlah daripada tempat yang nak menghafalkan akan Al-Quran bagi kanak-kanak di Fatani. Pohonlah kepada mereka yang ada kemewahan, kita nak buka tabur lah bagi Ustaz Mat tu. InsyaAllah lah kita bersama-sama dalam arti kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan jalan meluluskan kepada ketakwaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkara itu jadi sedekah jariah bagi kita setelah daripada kita meninggal dunia ini menujukan kepada alam akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada semua lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada